Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini adalah cerita. Dan sepanjang hari ini saya nak membawakan tumpuan cerita pada kali ini kepada tumpuan Isra Awani pada hari ini, di mana hari ini antara hari yang mana Malaysia sebenarnya berduka, ya, di mana hari ini adalah istiadat pengkebumian Allahyarham Tun Raha Muhammad Noah yang selesai dilangsungkan tadi di Makam Pahlawan di Masjid Negara. Dan juga Isra Awani, sejak awal pagi tadi kita membawakan bukan sahaja istiadat atau upacara pemakaman tersebut, tapi juga kita melihat kepada cerita tentang kepribadian Allahyarham dan juga cerita-cerita dikongsikan oleh rakan-rakan dan juga kenalan rapat, dan juga sudah pasti pemimpin sendiri yang mengenali Allahyarham ini. Dan juga sudah pasti sejak awal pagi tadi rakan setugas berada di lokasi-lokasi utama yang menjadi tumpuan, antaranya Masjid Ar-Raha, dan sudah pasti di Masjid Negara sendiri, di mana tempat berlangsungnya istiadat pengebumian negara pada sebelah petang tadi, tengah hari tadi sebenarnya. Dan juga Isra Awani juga membawakan secara langsung. Kali ini saya bersama dengan rakan tugas yang berada di Masjid Negara dan kini sudah pun pulang ke pejabat. Saya bersama dengan Faris Azman yang bersama dengan saya pada jam ini. Okey, Faris datang pada sebelah pagi tadi, berjumpa dengan saya dan kita berbual sedikit sebelum Faris pergi ke Masjid Negara, kan, untuk melihat perjalanan pergerakan. Sebab ini kita kena faham, inilah memang tugas Isra Awani. Setiap kali ada berlangsung kawal seperti ini, kita akan ada perancangan kita, meskipun saat-saat akhir dan sebagainya, tapi kita sudah tahu di mana untuk menempatkan individu-individu atau wartawan tertentu, dan juga bagaimana untuk perjalanannya. Cabaran pada hari ini, saya kira yang paling utama adalah kerana kita bukan media rasmi. Betul. Jadi biasanya bukan media rasmi ini dalam acara seperti pengebumian negara ini, kita akan dibenarkan hanya berada di luar pintu pagar ataupun di luar kawasan makam pahlawan tersebut, kan. Bagaimana cabarannya ataupun perancangannya pada hari ini, boleh dikongsikan kepada penonton? Okey, pada awalnya sebenarnya kita tidak dimaklumkan pada awalnya kerana media rasmi. Tetapi apabila ia menjadi istiadat pengebumian negara, jadi protokolnya ada di situ. Pada jam 8.30 pagi tadi, technician kita dan semua telah pun set up sebenarnya di makam pahlawan tu, tetapi pada masa yang sama apabila dikatakan ini adalah media rasmi, kita menghormati itu adalah protokol kerana ini dalam norma baru. Jadi cabarannya bermula dari situ, Najib. Sebab untuk mendapatkan perkembangan secara langsung, untuk memberi rakyat di luar sana melihat bagaimana perjalanan terakhir seorang sosok yang boleh katakan jasa pengorbanan kepada negara itu sangat banyak. Jadi untuk mendapatkan secara clear cut bagaimana perjalanan daripada Masjid Ar-Raha, selepas itu pergi ke Masjid Negara, di situ secara teknikalnya ada sedikit cabaran, tetapi sebagai petugas ataupun sebagai jurnalis Isra Awani wartawan ini, kita apa sahaja cabaran kita boleh tempuh sebenarnya, asalkan apa yang kita mahukan adalah untuk memberikan gambaran secara visual yang jelas kepada rakyat. Ini yang berlaku, inilah perjalanannya. Pada masa yang sama, kita tahu bukan hanya pemimpin yang datang saja bersedih dan berduka. Pada masa yang sama, rakyat yang mungkin mengenal Tun Raha ini, Allahyarham Tun Raha ini juga boleh melihat perjalanan terakhir itu. Jadi cabarannya untuk menempatkan bagaimana Istana Negara ada dua pintu. Pintu yang pertama adalah untuk VIP. Jadi untuk berkomunikasi itu, saya selalu pergi ke anggota-anggota trafik di tepi itu bertanya satu-satu. Okey, anggota trafik ini mengatakan ya, pintu dua adalah pintu van jenazah masuk. Okey, tetapi dia tak maklumkan pintu pertama apa. Jadi kita pergi ke guard sini, tanya anggota penguatkuasa situ, dan akhirnya kita tahu kalau ikutkan tentatif yang telah pun disebarkan, pintu pertama adalah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Perdana Menteri dan juga VIP untuk sampai masuk ke Masjid Negara. Yeah. Pintu kedua khas untuk van jenazah. Jadi saya dah parkir, dah letak situ, memang kita dah letak lokit situ. Saya bersama jurukamera Kai, Amarul, jurukamera kita berada betul-betul di kawasan terhentinya van jenazah tu di situ. Pada masa yang sama, kita ada rakan penyiar media rasmi yang boleh kita ambil feed dan sebagainya, dibantu dengan secara live dibawakan secara Facebook oleh Najib Razak. Ya. Jadi ia memberi gambaran yang lebih jelas bagaimana perjalanan daripada dalam kenderaan tu, kita dapat lihat disambut dengan kamera kami, dapat rakam visual itu datang, disambut dengan kamera Amaro, dan di dalam juga Facebook itu kita gunakan juga secara
maximize bagaimana rakyat boleh lihat istiadat pengumumian yang berlaku tadi sebenarnya. Bukan mudah untuk kita bersiaran secara langsung dengan nak memikirkan maklumat yang tepat dan juga maklumat yang terhad mungkin untuk kita yang berada di luar pintu dua masjid negara itu, dan pada masa yang sama kita juga membawakan melalui Facebook Najib Razak secara langsung, iaitu perjalanan terakhir Allahyarham daripada Masjid Ar-Raha menuju ke Masjid Negara pada ketika itu, dan komunikasi hanyalah Faris bergantung kepada Zulfitri yang selaku host pada ketika itu. Dan ini amat penting kerana saya menonton di kaca televisyen, di belakang tabir kita melihat sama ada untuk mendapatkan ketepatan ketibaan van jenazah di pintu 2 dan sebagainya. Bagaimana rasanya? Kerana ini memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi dan juga orang kata apa calm lah, relax dan sebagainya. Pada masa yang sama memang kena relax kerana kalau kita tak relax, cabaran pertama apabila kita tidak dibenarkan kerana ini mengikut protokol, kalau kita tak relax sebenarnya, bagaimana apa perancangan yang kedua? Kerana kita ada plan A, plan B, plan C. Berdasarkan kepada pengalaman apabila saya dengar apa yang Zulfitri katakan sebagai host, dia menggunakan off air, dan mendengar apa yang Zul katakan, pada masa yang sama kita menyambut apa yang dikatakan itu secara visual, dan kita boleh memperbesarkan lagi, menceritakan apa lagi keadaan semasa. Jadi benda itu memberikan penjelasan yang lebih jelas lah kepada penonton-penonton. Tapi bukan mudah sebenarnya pada masa yang sama sebab ada keterbatasan secara fasiliti kita di situ. Tapi kita menggunakan apa saja platform yang ada, dan akhirnya alhamdulillah ia jelas memberikan satu perjalanan terakhir Allahyarham Tun Rahah ini. Daripada rumahnya semalam saya berada di situ di Jalan Eaton, sama dengan Daud, rakan setugas. Lepas itu Firdaus Aziz berada di Masjid Ar-Raha, itu komunikasi melihat dalam grup kita bagaimana. Lepas itu pas kepada saya, selepas itu selesailah istiadat. Jadi perjalanan tu nampak mudah di kaca TV, tapi di belakang tabir itu sebenarnya bukan semudah itu. Ya, bukan semudah itu sebenarnya. Memang saya pun pernah melalui bukanlah istiadat pengumumian seperti ini, tetapi antara acara-acara rasmi juga yang perlu kita fahami, kerana untuk pengetahuan para penonton juga, kalau untuk media rasmi itu mungkin sedikit mudah kerana mereka dibenarkan untuk masuki ke lokasi dan sebagainya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan Sarawani. Tetapi untuk mendapatkan visual yang terbaik, cerita yang terbaik dan juga maklumat yang tepat itu paling penting. Dan pada masa yang sama, emosi dan juga sensitiviti itu kita perlu jaga juga dalam setiap pelaporan kita kan. Tadi saya lihat Faris bercerita panjang lebar ketika upacara pengubian itu, jasadnya diturunkan ke liang lahat dan sebagainya. Faris memberikan cerita dengan emosi yang bersesuaian, yang cukup rasa untuk kita menggambarkan sumbangan Allahyarham dan juga rasa yang mungkin dilalui oleh ahli keluarga sendiri. Bagaimana ini untuk disematkan di dalam diri seorang wartawan. Kita nak kawal, kita sedih, tapi kita juga perlu mengawal emosi dan juga pelaporan kita itu perlu menjaga sensitiviti. Bagaimana Faris melakukan perkara ini? Okey, pengalaman kita berdepan dengan banyak istiadat sebenarnya, istiadat penggunaan, istiadat macam-macam sebenarnya, bukan hanya istiadat pengumumian, tetapi istiadat pengumumian ini sudah tentu ia memberi satu berita yang sedih buat rakyat Malaysia, satu berita yang pilu buat rakyat Malaysia. Malah Perdana Menteri Singapura juga mengatakan mengenai dengan jasa bakti Allahyarham Tun Rahah ini sendiri. Jadi untuk memahami apa sosok ini pada ketika hidupnya, sepanjang hayatnya itu, perlu membuat homework sedikitlah. Apa yang berlaku, apakah krisis ketika tahun 1969, bagaimana sosok ini menjadi tulang belakang, bagaimana sosok ini juga menjadi ibu kecekalannya. Itu yang kita bawakan emosi itu supaya dapat penonton-penonton mendapat apa yang kita mahu cakap dan sebagainya. Jadi betul kita bersedih, saya pun sebenarnya sedih apabila kita baca artikel, kita kenal Tun Rahah, bagaimana beliau seorang ibu yang budi pekertinya sangat tinggi, seperti yang kita dapatkan daripada analisis daripada Profesor Ulung, daripada mana-mana saja budayawan yang mengatakan perkara yang sama. Benda yang sama itu saya berdepan ketika semalam berada di rumah Allahyarham, apabila bertemu pemimpin politik, rakyat biasa mengatakan perkara yang sama. Jadi ini satu kehilangan yang amat besar sebenarnya, satu permata buat negara kita yang membawa kepada
pembangunan negara dari sudut pemerkasaan wanita itu sendiri. Jadi intonasi itu perlu dijaga, sensitivity itu juga perlu dijaga, kerana ada pula dengan protokol ini Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong juga ada. Pada masa yang sama sensitivity keluarga itu juga perlu dijaga pada masa yang sama. Jadi itu yang selalu kita adaptasi sebagai seorang wartawan. Ya, itu antara cara bagaimana sebenarnya perancangan itu dilaksanakan dan juga paling bagaimana untuk kita menyusun atur segala pelaporan kita, kata-kata dalam setiap apa yang kita laporkan supaya sensitiviti terutamanya kepada waris, ahli keluarga, kaum kerabat dan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya supaya ia tidaklah melanggar sensitiviti tersebut. Dan pada masa yang sama pelaporan ini penting untuk kita yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan bersama-sama orang kata apa menangisi juga pemergian Allahyarham Tun Raha. Okey, Faris akan terus menulis berita selepas ini. Ada banyak berita yang ingin ditulis untuk Awani 745. Saya akan lepaskan Faris. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita juga ingin melihat fokus Astro Awani iaitu banjir di Pantai Timur khususnya pada hari ini di Kelantan selepas ini.